Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat kita berjumpa lagi pada hari ini untuk kita ikuti kelas kemahiran Al-Quran. Selamat datang ke tingkatan 2, anak-anak KKQ. Ustazah doakan semua dalam keadaan sihat sejahtera. Hari ini Ustazah akan mengajar tentang Ulum Al-Quran. Ulum Al-Quran tingkatan 2 ya. Ustazah minta, lepas ni Ustazah minta semua buat nota ya. Apa yang Ustazah bagi ni salin nota balik, tulis dalam buku ya. Kemudian kita akan buat latihan bertulis. Ulum Al-Quran tingkatan 2. Tajuk pertama pada tingkatan 2 adalah pengumpulan Al-Quran, iaitu Jam'ul Quran ataupun dipanggil Jam'ul Quran. Jam'ul Quran ni jamak jamak tu kumpul, Jam'ul kumpul. Kumpul Al-Quran. Macam mana dikatakan kumpul Al-Quran? Kumpul Al-Quran di sini maksud dia ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diturunkan selama 23 tahun. Bagaimana dikumpulkan? Bagaimana disatukan? Ya, sebab selama 23 tahun tu ayat Quran diturunkan satu persatu. Ya, dia bukan turun sekaligus satu buku, satu kitab Al-Quran, tak. Dia turun sikit-sikit, satu ayat, dua ayat, kadang-kadang satu surah. Ya, pengumpulan tu berlaku selama 23 tahun. Jadi ayat Quran dikumpulkan macam mana? Okey, kita tengok yang pertama dalam slide yang pertama Ustazah. Pertamanya adalah cara pengumpulan, sejarah pengumpulan Al-Quran. Pada asalnya berlaku dalam dua kategori, dua keadaan sahaja, iaitu hafazan dan juga penulisan. Secara hafazan, Al-Quran diturunkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dihafaz. Siapa yang hafaz? Tengok nanti ya, hafaz siapa yang hafaz. Dan yang kedua, secara penulisan. Dua cara. Al-Quran tadi ditulis dan satu lagi dihafaz. Baik, kita tengok pengumpulan Al-Quran secara hafazan. Tadi Ustazah kata pengumpulan Al-Quran berlaku dalam dua keadaan, iaitu hafazan dan juga penulisan. Kita tengok dulu pengumpulan Al-Quran secara hafazan. Siap. Macam mana? Pertama, ada dua kategori, dua keadaan, iaitu hafazan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan hafazan para sahabat. Kita tengok hafazan Nabi Muhammad SAW bagaimana? Baginda terus menghafaz setelah menerimanya. Menerimanya dari siapa? Menerimanya daripada malaikat Jibril. Kemudian baginda membacakan pula kepada para sahabat dengan cermat dan berhati-hati. Rasulullah ni hafaz. Kita tahu Rasulullah tidak pandai membaca. Jadi dia mendengar Jibril mengajar dan dia hafaz, kemudian dia bacakan balik ayat tadi dengan teliti, dengan betul-betul sekali, betul kepada para sahabat. Malaikat Jibril pula akan menyemak bacaan Rasulullah SAW setiap tahun. Tapi pada tahun terakhir baginda nak wafat, malaikat datang 2 kali untuk menyemak. Ya, walaupun Nabi Muhammad SAW dah hafaz, tapi malaikat datang tasmik, tengok balik bacaan Nabi Muhammad SAW setiap tahun sekali. Tapi bila tahun akhir, bila Rasulullah nak wafat, malaikat Jibril datang 2 kali. Itu sebab nak memastikan ayat Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW betul, tepat. Ya. Okey, yang kedua, kita bayangkan ya, kata yang tadi tu Rasulullah sendiri disemak, apatah lagi kita. Kita ni kena selalu belajar, kena selalu semak, kena selalu belajar teliti, belajar jumpa cikgu, jumpa ustazah, jumpa ustaz. Bukan kita baca dengan betul. Okey, yang kedua, hafazan para sahabat. Bagaimana pula para sahabat hafaz? Tadi Nabi Muhammad hafaz, sekarang para sahabat pula hafaz. Tengok kat sini ya. Penghafaz Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti Khulafa' Rasyidin dan sebagainya tadi akan menghafaz Al-Quran, berlumba-lumba menghafaz Al-Quran. Mereka menyimpan Al-Quran tadi dalam otak. Hafaz Al-Quran, mereka simpan dalam otak mereka. Berlumba-lumba untuk hafaz. Macam mereka menunggu-nunggu ayat Quran, kemudian dia hafaz. Itu dia. Yang pertama tadi hafazan Nabi Muhammad, dan sekarang
hafazan para sahabat. Para sahabat ni hafaz apabila setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajar atau membacakan pada mereka, terus mereka berhafaz. Mereka seolah-olah merindui untuk hafaz. Sebab ayat Quran ni bukan datang selalu selama 23 tahun ni. Jadi mereka hafaz dengan baik. Ramai para hafaz, kalau tengok dalam nota yang saya bagi tu, ramai Khulafa ar-Rasyidin, Talha, Sa'id, Huzaifah, Aisyah, Hafsah dan sebagainya. Itu para penghafaz lah. Dia hafaz dalam otak. Hafazan dia tak tulis, dia hafaz. Okey, itu ada yang saya beritahu tadi secara hafazan. Kalau orang tanya apakah pengumpulan Al-Quran secara hafazan, kita jawab pada zaman Rasulullah tu, kita jawab hafazan Nabi Muhammad dan juga hafazan para sahabat. Baik, kita tengok pula seterusnya adalah pengumpulan Al-Quran secara penulisan. Tadi saya dah kata pengumpulan Al-Quran berlaku dalam dua kategori, iaitu hafazan dan penulisan. Hafazan pula terbagi pada dua, iaitu hafazan para sahabat dan juga hafazan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok pengumpulan Al-Quran secara penulisan. Pengumpulan Al-Quran secara penulisan boleh dibahagikan kepada 3 zaman. 3 zaman ya. Pertama, zaman Rasulullah. Kedua, zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketiga, zaman Saidina Osman bin Affan. Ada 3 zaman. Pecahan atau maklumat tentang 3 zamanan itu kita akan tengok pada slide akan datang. Yang penting hari ni sekarang korang kena ingat, murid-murid kena ingat, pengumpulan Al-Quran secara penulisan terbahagi kepada 3, iaitu pada zaman Rasulullah, pada zaman Saidina Abu Bakar dan ketiganya pada zaman Saidina Osman. Seterusnya kita tengok penulis-penulis Al-Quran pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Rasulullah ni, penulis dia terbahagi kepada 2. Satu golongan Mekah, satu lagi golongan Madinah. Golongan Madinah ni, golongan Mekah ni mereka yang berada di Mekah lah masa zaman turunnya Al-Quran tu. Golongan Mekah Kita tengok nama-nama golongan Mekah tu, Khulafa ar-Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq. Bila Khulafa ar-Rasyidin tu, bila kita sebut Khulafa ar-Rasyidin, automatik kita akan nampak 4 orang. Abu Bakar As-Siddiq, Umar Khattab, Osman Affan dan Ali bin Abi Talib. 4 orang. Yang seterusnya Talhah bin Ubaidillah, Muawiyah bin Abi Sufyan, Huzaifah bin Al-Yaman, Aban bin Sa'id, Al-Ala bin Hadrami dan Salim maula Abi Huzaifah radhiyallahu anhum. Manakala golongan Madinah ni Abi bin Ka'ab ataupun dipanggil Abu Munzir, Zaid bin Thabit Al-Ansari, Muaz bin Jabal, Amru bin Sa'id, Abu Darda dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum. Kalau boleh ingat nama-nama yang terkenal penulis pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, mereka berperanan menulis setiap kali ayat Al-Quran diturunkan. Bila ayat Al-Quran diturunkan, mereka tulis. Okey. Baik, faktor penulisan pada zaman Saidina Abu Bakar. Penulisan Al-Quran pada Saidina Abu Bakar, kita tengok faktor. Apa sebab Al-Quran diturunkan? Al-Quran ditulis pada zaman Saidina Abu Bakar. Ditulis semula. Sedangkan pada zaman Rasulullah dah ditulis. Tapi pada zaman Abu Bakar ditulis semula. Kenapa? Kenapa? Yang kita tengok kini. Supaya mengelakkan Al-Quran hilang daripada ingatan para sahabat. Kerana telah terkorban. Para sahabat ni ramai yang telah terkorban syahid dalam peperangan Al-Yamamah. Peperangan Al-Yamamah ni adalah peperangan melawan orang murtad. Bila ramai sahabat meninggal ataupun wafat, maka sahabat akan hilang bersamanya Al-Quran. Sebab kalau ingat lagi tak, saya kata para sahabat mahfaz. Mereka tidak menulis sangat. Jadi bila ramai yang terkorban, ramai yang meninggal dalam peperangan, maka hilanglah ayat Quran. Jadi Abu Bakar takut hilang ayat Quran, jadi dia minta para sahabat menulis. Dan seterusnya, hasil cadangan Umar bin Khattab. Bila dah tengok ramai sangat sahabat meninggal dalam peperangan Yamamah, maka Umar mencadangkan pada Saidina Abu Bakar supaya Al-Quran ditulis semula. Kumpul balik,
di pelepah yang pada zaman Nabi, pelepah tamar di batu semua tu kumpul balik dan ditulis semula dalam bentuk mashaf. Mashaf ni helaian-helaian lah disatukan. Dan yang seterusnya Abu Bakar Siddiq sendiri bimbang berlaku penyelewengan dalam pengumpulan Al-Quran. Ya, Rasulullah bila Sayyidina Abu Bakar tengok ramai yang murtad, dia takut para sahabat, ada di antara sahabat tu yang selewengkan ayat Quran tadi dalam untuk menyusun, mengumpulkan balik. Jadi sebelum terlambat, mereka menyusun ayat Quran, ditulis semula ayat Quran, menjadikan dalam bentuk mashaf. Mashaf ni helaian-helaian lah. Dia bukan macam tulis di batu, semua tu disatukan. Okey, itu pada faktor penulisan pada zaman Saidina Abu Bakar. Baik. Tadi kita tengok penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar. Sekarang kita tengok penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Osman. Saidina Osman. Kenapa? Yang pertamanya, ditulis semula atas faktor penyebaran Islam semakin meluas. Pada zaman Saidina Osman ni, Al-Quran semakin tersebar luas. Ya, Al-Quran, ulama-ulama ramai yang bergerak untuk menyebarkan dakwah bersama dengan Al-Quran. Tersebar. Dikatakan pada zaman Saidina Osman lah Al-Quran sampai ke Nusantara. Dia hantar bersama-sama perdagangan, armada kapal-kapal. Di sana Al-Quran dibawa oleh guru, seorang guru itu akan mengajar. Jadi tersebar Al-Quran ni, tersebar Islam ni semakin meluas pada zaman Saidina Osman. Kita bayangkan bila zaman Saidina Osman dah tersebar meluas Islam, maka kita kena penulisan Al-Quran pada zaman itu penting untuk dibawa keluar, dibawa mengajar, dibawa untuk disampaikan kepada ramai orang di luar. Okey, seterusnya pembacaan Al-Quran yang tidak selaras. Pada zaman Saidina Osman ni, Al-Quran dibaca tidak selaras macam mana? Sebab bila tersebarnya ke sana ke sini Al-Quran, maka Al-Quran tadi ada yang baca mengikut masing-masing. Ada yang mengatakan itulah bacaan aku betul, itulah bacaan kau salah, bacaan aku betul. Maka hampir-hampir berlaku pertumpahan darah semata-mata mengatakan bahawa bacaan Al-Quran mereka itu betul. Bacaan aku betul. Jadi di situ hampir berlaku pertumpahan darah. Jadi apa nak jadi? Masa inilah Huzaifah bin Al-Yaman mencadangkan pada Saidina Osman. Hasil sahabat Nabi bernama Huzaifah bin Al-Yaman cadangkan pada Saidina Osman, tulislah, bukukan Al-Quran supaya tidak berlaku perpecahan di kalangan umat Islam semata-mata kerana ayat Al-Quran. Bukukan. Itu pada zaman Saidina Osman, faktor dia. Bila pada zaman Saidina Osman dibukukan Al-Quran, 6 buah dibentuk dalam mashaf. Dalam bentuk mashaf ni helaian-helaian 6 buah. Maka ayat Quran tadi, kitab Al-Quran tadi dihantar ke wilayah-wilayah Islam yang besar bersama seorang guru. Guru bawa Al-Quran ke sana. Di mana dia membawa? Supaya di sana dia akan mengajar menggunakan Al-Quran Resam Utsmani, pengumpulan Resam Utsmani. Resam Utsmani ni yang ditulis dengan begitu detail, secara mustahil berlakunya penipuan. Macam mana dia? Macam mana? Jadi Al-Quran tadi dibawa oleh guru-guru agama, guru-guru yang Quran yang mahir ke negara-negara lain, ke daerah wilayah-wilayah lain. Kita tengok siapa. Yang pertama ke Mekah Mukarramah. Mekah dibawa oleh Abdullah bin As-Sa'ib. Syam dibawa oleh Al-Mughirah bin Shihab. Ke Basrah Amir bin Qais. Kufah Abdullah bin Habib. Dan ke Madinah Zaid bin Sabit. Mashaf Imam, dia ada 6 Mashaf Imam ni mashaf yang asal, master dia disimpan oleh Saidina Osman. Jadi 6 dihantar bergerak, 6 disimpan pada Saidina Osman. Di sana, sampai di sana, guru sampai dah siap semua penulisan Al-Quran pada zaman Saidina Osman. Saidina Osman arahkan semua Al-Quran lain, penulisan lain kena buang, kena bakar. Hanya menggunakan penulisan yang terbaru ni saja, sebab takut berlakunya lagi percampuran, percanggahan. Jadi kita gunakan Al-Quran ni menggunakan Arab Quraisy, iaitu Arab bangsa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penulisan bahasa Arab Quraisy. Jadi yang lain tu dihapuskan, dibakar,
diarahkan bakar supaya hanya ini saja panduan. Dan Restam Osmani ni sampai sekarang lah kita guna. Ya. Kita guna Restam Osmani sampai sekarang. Alhamdulillah, dengan jasa Saidina Osman, kita dapat baca Al-Quran sampai sekarang. Kita bayangkan kalau tak dibukukan. Ya. Jasa besar sekali Saidina Osman ni adalah membukukan Al-Quran. Kalau lah dia tak bukukan, kita tak tahu macam mana sampai kat kita. Ya. Okey, itu pada zaman Saidina Osman. Untuk slide terakhir pada malam ni, Ustazah ringkaskan penulisan Al-Quran berlaku pada 3 zaman tadi. Ustazah ringkaskan. Pertama zaman Rasulullah, kedua zaman Abu Bakar, ketiga zaman Osman. Di situ kita nampak perbezaan. Ya, perbezaan dan Ustazah ringkaskan. Yang pertama, pada zaman Rasulullah, Al-Quran ditulis atas arahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Abu Bakar, Al-Quran ditulis atas cadangan siapa? Cadangan Saidina Umar Al-Khattab. Dan pada zaman Osman bin Affan, dia ditulis atas cadangan Huzaifah bin Al-Yaman. Ingat ya? Pada zaman Rasulullah, Rasulullah yang suruh tulis. Pada zaman Abu Bakar, Saidina Umar yang cadangkan. Pada zaman Saidina Osman, Huzaifah Al-Yaman yang cadangkan. Okey? Yang kedua, pada zaman Rasulullah, ayat-ayat Al-Quran masih tidak tersusun dalam mashaf. Dia ditulis di mana? Ustazah pernah ada cakap dulu, pernah tulis, mereka tulis di batu, atas batu, atas tulang, atas kulit dan juga atas pelepah tamar. Tak disusun sebagai mashaf helaian-helaian ditulis. Kita bayangkan kalau sekarang tidak ditulis, dibukukan, kita takkan jumpa pelepah-pelepah tadi. Kita bayangkan betapa banyak je, tak teraturnya. Jadi, kenapa Rasulullah tidak menekankan penulisan dimashafkan? Sebab masa tu semua masalah dirujuk kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, mereka menghafaz sahaja. Berbeza dengan zaman-zaman lain, Rasulullah dah wafat, mereka ada masalah, mereka tak boleh rujuk. Baik, kita tengok zaman Abu Bakar, ayat-ayat Quran telah disusun dalam sebuah mashaf saja. Dia tulis satu je. Dia ambil semua yang Nabi Muhammad yang pada zaman Nabi tulis di pelepah, di batu, semua disatukan dalam mashaf. Tapi pada zaman Saidina Osman, ayat-ayat Quran tadi dah tersusun dalam beberapa mashaf, iaitu 6 buah. Ya, satu imam lah, satu mashaf imam atau mashaf master disimpan oleh Abu Osman. Disimpan oleh Saidina Osman. Lebih tersusun. Disusun, ditulis. Dan yang ketiganya adalah tujuan ditulis pada zaman Rasulullah. Tujuan ditulis ayat Al-Quran untuk memudahkan para sahabat membaca dan menghafaz. Bila Rasulullah bacakan, dia orang tulis. Itu je, untuk tujuan memudahkan para hafaz membaca. Sebab mereka tak menekankan tentang hukum-hukum, sebab apa-apa saja mereka akan rujuk pada Rasulullah. Berbeza dengan zaman seterusnya. Tujuan ditulis ayat-ayat Al-Quran pada zaman Saidina Abu Bakar adalah untuk mengelak daripada hilang kerana kematian para hafaz. Hafaz meninggal banyak, ramai yang meninggal dalam peperangan Al-Yamamah melawan orang murtad. Jadi mereka menulis semula supaya tak hilang. Ya, kita bayangkan kalau sahabat kita hafal, bila meninggal hilanglah. Okey, yang seterusnya, yang terakhir sekali, tujuan ditulis pada zaman Saidina Osman untuk mengatasi huru-hara yang berlaku akibat perbezaan bentuk bacaan. Seperti yang saya cakap tadi, hampir-hampir berlaku pertumpahan darah kerana berbeza bentuk bacaan. Jadi Saidina Osman ambil pendapat Abu Huzaifah, mereka menulis semula dan satukan, yang lain tu tak boleh lagi dibaca, menggunakan bahasa Arab Quraisy sampailah sekarang. Alhamdulillah. Okey, untuk itu saja untuk malam ni. Ustazah nak semua murid menulis nota. Ustazah tak nak print dari sini, Ustazah nak nulis nota dalam buku tulis. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan Ustazah akan bagi kemudian.